Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah pertusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Han Duck-soo berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Republik Korea. 59 dos pertama vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun kemarin yang membawa kepada jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 33,176 dos iaitu 77.3%. Manakala 119 dos kedua vaksin COVID-19 diberikan kepada kumpulan umur tersebut menjadikan jumlah keseluruhannya 14,307 dos iaitu 33.3%. Perangkaan itu dimaklumkan oleh Menteri Pertahanan kedua pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan pagi tadi. Yang Berhormat Pendatul Laluan Raja Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof juga mengongsikan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan 3 dos vaksin adalah pada kadar 69.2%. Sebanyak 271 kes baru telah dilaporkan, iaitu 267 kes hasil ujian ART dan 4 kes adalah hasil dari 267 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 146,315 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula, tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU, dan tidak ada kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 330 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 144,387 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,707 kes, iaitu 11 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,696 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Berikutan situasi jangkitan COVID-19 pada masa ini dalam keadaan terkawal dan mengambil kira peratus vaksinasi di negara Brunei Darussalam pada tahap memuaskan. Yang Berhormat turut memaklumkan mengenai penutupan pusat vaksinasi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan mengenai penutupan pusat vaksinasi Jubli Emas Bunut Perpindahan bermula pada hari Isnin 22 hari bulan Syawal 1443 Hijrah bersamaan dengan 23 hari bulan Mei 2022. Orang ramai yang telah membuat tempahan vaksinasi di pusat vaksinasi Jubli Emas Bunut akan diberikan perjanjian baharu di pusat vaksinasi stadium tertutup. Langkah ini telah dibuat bagi mengembalikan semula beberapa perkhidmatan di pusat kesihatan Jubli Emas Bunut Perpindahan. Pusat kesihatan Jubli Emas Bunut Perpindahan akan beroperasi semula pada hari Rabu 30 Syawal 1443 bersamaan dengan 1 Jun 2022 dengan memberikan perkhidmatan sedia kala seperti yang tertera di skrin. Bagi menampung keperluan bekalan air bersih yang semakin meningkat, Jabatan Kejuaraya Kementerian Pembangunan menandatangani projek pembinaan loji rawatan air Bukit Baron peringkat 8. Majlis penandatanganan kontrak bagi projek berkenaan berlangsung pagi tadi di Jabatan Kerjaya. Menyaksikan penandatanganan dan penyerahan dokumen, Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Majlis diteruskan dengan penandatanganan projek pembinaan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan projek bangunan tambahan sekolah-sekolah khusus bagi sekolah menengah Menglait. Turut hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsen, Timbalan Menteri Pembangunan. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengadakan majlis doa kesyukuran
sempena Haflul Taharruj kali ke-9. 11 graduan menerima anugerah cemerlang Diploma Aliyah Qiraat yang disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengira Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal-Ehwal Agama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi Haflul Taharruj ke-9 Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Antara anugerah yang disampaikan, anugerah pengerusi jawatan kuasa tertinggi Haflul Taharruj dan anugerah Timbalan pengerusi jawatan kuasa tertinggi Haflul Taharruj. Kerjasama di antara Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dan 7 rakan industri dalam menjalankan program perantisan tahap 2 Deck Rating and Engine Rating diperkukuhkan dengan penandatanganan perjanjian persefahaman. Penandatanganan tersebut juga membaharui perjanjian di bawah program perantisan Dewi Sistem Peti Sejuk dan Penyaman Udara. Majlis disaksikan oleh Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. 18 rakan industri menyertai dalam penandatanganan tersebut. Program antara lain bertujuan meningkatkan kebolehpasaran dan mengukuhkan tanggungjawab sosial korporat dan pelaburan bagi pembangunan sumber manusia. Kepentingan prinsip maqasid dalam takbir urus sesebuah organisasi dan juga kehidupan seharian warga perkhidmatan awam serta prinsip maqasid syariah dihuraikan semasa pemberigaan projek strategik maqasid syariah dalam pengurusan dan pentadbiran Negara Brunei Darussalam pagi tadi. Taklimat membincangkan keberkesanan pelaksanaan kelima-lima unsur maqasid syariah dalam pengurusan dan pentadbiran di Negara Brunei Darussalam. Taklimat antara lain mengetengahkan prinsip maqasid syariah agar dapat dihayati oleh pejabat-pejabat awam di negara ini dalam kehidupan beragama, beraja dan bernegara. 150 pegawai dan kaki tangan jabatan di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi menghadiri taklimat. Dianjurkan oleh Kementerian Hal-Ehwal Agama melalui unit murakib dengan kerjasama Seksyen Pembangunan Sumber Manusia, Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan Hal-Ehwal Korporat, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. 46 pelajar sekolah sukan menamatkan pengajian setelah menjalani peperiksaan awam BCGCE peringkat O atau IGCSE pada tahun lalu. Para penuntut berkenaan diraikan dalam majlis penyampaian anugerah penuntut cemerlang. Majlis berlangsung petang tadi di Sekolah Sukan Kampung Pulai, Jalan Kebangsaan Berakas. Sepanjang 3 tahun kebelakangan ini, pencapaian pelajar sekolah sukan dalam peperiksaan awam meningkat daripada 34% kepada 36.9%. Pada majlis tersebut, 17 pelajar juga menerima hadiah dan sijil setelah memperoleh keputusan 5 kredit ke atas dalam peperiksaan berkenaan. Ketika ditemui, para pelajar mengongsikan kesungguhan mengulang kaji pembelajaran, memberi keyakinan dalam menghadapi peperiksaan. Every time Tani ada examination di sekolah, selalunya kalau sudah dapat sedia result, berapa Tani dapat antara A, B atau C, Tani agak lagi juga tu and tanyakan mana topik-topik yang Tani selalu salah. And then dari sanalah kita tahu dari kesalahan itu Tani dapat improvekan lagi. Ulang kaji pelajaran sebulan lebih awal sebelum peperiksaan. Tempoh peperiksaan amalkan membaca surah Fatihah sama selawat ke atas Nabi. Jabatan Pengangkutan Darat JPD Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dalam siaran akhbarnya memaklumkan mengenai kejadian yang melibatkan beberapa kenderaan komersial beratur panjang di pos kawalan Kuala Lurah pada hari Jumaat 20 Mei 2022. Sehubungan itu, JPD memohon maaf di atas sebarang kesulitan yang dialami oleh orang ramai yang berurusan dengan JPD pada hari tersebut. Dalam pada itu, JPD memaklumkan bahawa tindakan segera telah pun diambil bagi memastikan perkara seumpamanya tidak akan berulang lagi. Sehubungan itu, JPD memaklumkan waktu operasi bagi tempoh masuk ke pos kawalan Kuala Lurah, Sungai Tujuh, Labu dan ujung jalan bermula 6 pagi hingga 6 petang. Manakala waktu terakhir keluar ialah pukul 3 petang.
Sebarang pertanyaan hubungi JPD semasa waktu pejabat melalui talian 245-1980 atau WhatsApp 718-1641, talian Darussalam 123 atau email ke info_ltd@jpd.gov.pn. Orang ramai juga boleh melayari laman sesawang di www.jpd.gov.pn dan Instagram @jpd.pn. Kongres kali ke-7 Anjuran Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD yang antara lain membincangkan mengenai perkembangan dan pencapaian FABD sepanjang 2021. Kongres diadakan pagi tadi di salah sebuah hotel di Gadong. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengiran Haji Matusin bin Pengiran Haji Matasan, Presiden FABD. Kongres menekankan mengenai peranan FABD untuk lebih memfokuskan perkembangan dan mempertingkatkan kemajuan dan kualiti sukan bola sepak di negara ini. Kongres turut membentangkan laporan Kongres FABD ke-6 bagi tahun 2021 dan aktiviti FABD. Antara yang hadir, wakil-wakil daripada Konfederasi Bola Sepak Asia AFC, ahli-ahli pengurusan FABD, ahli-ahli standing committees, manakala perbincangan wakil FIFA dan AFF dilakukan menerusi aplikasi Zoom. Perkembangan Sukan Asia Tenggara ke-31 Hanoi di Vietnam. Pasukan e-sport negara yang menyertai 4 acara PUBG kemarin gagal raih sebarang pingat selepas tewas pada aksi saingan awal. Atlet negara yang diwakili oleh 2 pasukan yang mengandungi 5 pemain yang bertanding dalam 5 perlawanan tewas pada hari pertama selepas 2 pasukan dari Filipina mendominasi keseluruhan acara diikuti pasukan Myanmar yang menduduki tempat kedua. Sebanyak 16 pasukan dari 9 negara menyertainya. Sukan e-sport dipertandingkan buat pertama kali dalam Sukan Asia Tenggara ke-31.